Dalam penapis air ni ada beberapa bahan yang digunakan oleh industri. Selain daripada sintetik, ada juga bahan semula jadi. Bahan semula jadi ini termasuklah boleh diambil daripada tumbuhan, boleh diambil daripada biomass, boleh diambil daripada sumber haiwan. Baik. Dan juga ada yang sintetik, polimer dan sebagainya. Tetapi dalam bagi pihak industri ini, dalam nak keluarkan sesuatu produk penapis air tersebut, mestilah mereka akan pilih sumber daripada sumber yang cost efektif, kos yang rendah, dan juga pada masa yang sama boleh berperanan sebagai menapis kotoran yang terdapat dalam air. Oleh kerana itulah terdapat banyak ujian yang dilakukan, dan akhirnya di antara bahan yang dipilih adalah tulang haiwan. Kerana tulang haiwan ini sumbernya mudah didapati dan juga harganya amat murah di pasaran. Tetapi persoalannya, sumber haiwan macam mana yang biasanya digunakan dalam penapis air? Kerana kebanyakan bahan-bahan ini kita tak cipta sendiri di Malaysia, tapi kita import daripada negara luar, iaitu China dan Taiwan dan juga Australia. China dan Taiwan ini terkenal dengan industri penternakan babi terbesar kat dunia. Kalau ikut dalam kajian CME, Chicago Merchandise apa satu, CME tu, kalau punya penapis air tu menggunakan unsur daripada tulang haiwan, maka takkan dapat logo halal ni, kan? Tapi kalau dia bebas daripada tulang haiwan, maka barulah ada dapat juga kebersihannya, barulah JAKIM akan certified halal. Ini tengok sini kan. Baik, baru-baru ni pada hujung bulan 12 baru ni, dan juga tular di media sosial tentang satu kedai rangkaian, kedai Subway kan. Isunya tak dapat halal. Kenapa? Kerana isu ni dia pakai penapis air daripada tulang haiwan, kan? Dan juga adalah isu bahan mentah dia. Jadi dia apply halal, tapi tergantung digantung tak dapat halal sebab ada isu, sehinggalah dia dapat selesaikan isu penapis air dengan cara dia bekalkan bahan-bahan mentah tu, barulah boleh dapat halal. Baik, kita kembali kepada isu kita tentang penapis air ni. Baik, jadi tulang haiwan ni dia pakai untuk dua benda. Satu, carbon aktif. Kalau ada outdoor filter, dia pakai carbon aktif. Baik, untuk satu lagi, dispenser ni dia sebut sebagai bioceramik. Bioceramik ataupun calcium ball. Calcium ball ni lah yang kita kata tadi, boleh datang sama ada daripada sumber yang halal ataupun sumber yang haram. Kebanyakan kalau yang murah-murah tu kan, dan tak ada halal juga, berkata air syubhah tu, kita kena perhatikan dulu, tanya dulu daripada apa dia pakai sumber kalsium tersebut kan. Kalaulah tak ada halal, kemungkinan besar boleh datang daripada sumber tulang kan, sebab tulang kita ni kalsium, kita boleh bekalkan kalsium dalam air. Baik, jadi kenapa industri ni lebih suka pilih tulang haiwan kan? Kerana mungkin kita sebut tadi, dari segi perbezaan harga yang begitu ketara di antara tulang haiwan dengan bahan-bahan halal yang lain ni. Contohnya, dalam satu interview yang saya sebut, kajian ni tentu adalah kajian yang berdasarkan kajian lapangan lah, yang saya buat dengan syarikat-syarikat penapis air di Malaysia ni. Sebenarnya di Malaysia ni tak banyak syarikat yang menghasilkan penapis air. Dia ada lebih kurang 4-5 syarikat besar saja. Yang jenama bawah tu adalah OEM yang diproses dengan kilang yang sama. Di antaranya kilang Elektrofast terletak di Kelang, di Padang Jawa di Kelang. TK Multitrade yang terletak di Seri Kembangan kat negeri kita. Satu lagi Hijrah Water terletak di Tangkap. Kan? Pun begitu tuan-tuan, kalau nak cari kilang yang fully dimiliki oleh Muslim ni, satu saja, iaitu Hijrah Water, proses sendiri. Yang lain tu syarikat bangsa Cina lah juga bioceramik ni ada boleh digunakan daripada tulang haiwan, dan juga kalau nak cari alternatif yang halal, macam dipakai di Hijrah Water ni, dia pakai sisik ikan tilapia kan? Kita biasa makan ikan tilapia je, sisik kita buang. Rupanya sisik ikan tilapia ni adalah satu bahan apa begini, saya nak sebut orang sains punya bahasa kan, hidrosipatik nama dia. Jadi bahan tersebut rupanya sisik ikan tilapia ni, kalau kita proseskan, dia boleh menghasilkan kalsium dia lebih tinggi sebenarnya daripada tulang haiwan.
Tapi industri tak pakai sebab dia mahal kan, susah, nak hasilkan susah kan. Tapi tak ada lagi orang di Malaysia ni yang daripada sisi ikan tu dia kumpulkan, dia proses. Sisi ikan telepia ini diambil daripada Indonesia. Ni pun juga siapa nak buat part time, beli sisi ikan telepia kat pasar tu, proseskan lah, boleh jual kan, boleh. Tapi kena ikut dia punya ni lah SOP dia lah, boleh jual. Baik, jadi begitu keadaannya dalam industri kita sekarang ni. Jadi itulah sebab kenapa bahan daripada tulang haiwan ini digunakan. Dan satu lagi macam kita sebut tadi, satu lagi faktornya selain pada murah, selain pada mudah didapati, kebanyakan pengguna kita ni, umat Islam ni, dia bukan pengeluar kan, bukan pengeluar tapi lebih kepada pengguna kan. Kita banyak beli tapi tak ada pengeluar yang Muslim yang betul-betul terjun dalam bidang ni kan, tak banyak tuan-tuan. Sebab tu kalau boleh ada anak-anak kita ataupun kita sendiri nak jual penapis air ni kan, banyakkan kita jual pun daripada syarikat orang asing kan, susah nak jumpa syarikat orang Islam kan. Mungkin boleh latih kalau ada anak-anak yang minat dalam bidang sains ni, boleh latih mereka untuk menjadi saintis, bagaimana nak keluarkan bahan-bahan aktivit karbon ni yang halal. Mungkin banyak bahan-bahan lain, bagikan dorongan kerana dia berkait rapat dengan kehidupan kita umat Islam ni untuk menggunakan bahan-bahan yang halal dalam kehidupan kita. Baik, jadi itu tentang realiti tentang penggunaan tulang dalam penapis air. Baik, timbul satu isu tuan-tuan. Bila sebut tentang tulang ni, apa hukum sebenarnya? Jadi aktiviti kajian saya ni juga nak semak ataupun nak kaji dari segi hukum lah kan. Tulang haiwan kalau kita gunakan sebagai penapis air, adakah menyebabkan kesan dari segi kenajisan air dan sebagainya? Sebab karbon aktif ni dia bukan lagi dalam bentuk tulang yang asal kan, tapi telah pun dibersihkan dan telah pun dibakar menjadi arang tulang. Karbon aktif tu arang tulang warna hitam. Kita pun tak dapat beza di antara bahan-bahan ni. Kalau tercek, saya ingat dicek di makmal pun DNA pun tak dapat kesan kan, sama ada dia ni daripada sumber mana kan, tak boleh. Tapi secara asasnya kalau datang daripada sumber tulang, itu yang kata syubhah tadi tu, syubhah sebab kita tak pasti daripada tulang mana. Baik, jadi tulang haiwan ini kalau ikut kepada hukum mazhab kita, hukum fiqh kita, kalau tulang daripada tulang babi, confirm lah kan, sebab benda tu daripada babi. Jadi sebarang bentuk, sebarang bahan-bahan yang terhasil daripada babi, dia confirm haram kan, dikira mughalazah kan, tak kira lah. Dan mazhab Syafi'i kita, walau macam mana pun dia proses transformation, itu istilah kita transformation. Dalam istilah fiqahnya istihalah kan, perubahan daripada bahan asal tulang haiwan kita bakar menjadi arang tulang kan, itu proses istihalah, ihraq, pembakaran. Last sekali jadi arang tulang. Baik, dalam mazhab Syafi'i dia hukum yang akhir ni, bahan produk akhir ni tetap kira sebagai haram. Kenapa? Kerana sumber asalnya adalah daripada sumber yang haram kan. Kes ni sebenarnya sama macam kes gelatin. Gelatin yang kita yang mungkin banyak digunakan dalam produk makanan hari ni, produk kosmetik dan sebagainya. Gelatin tu dia berasal daripada lemak babi kan, lemak babi diproses jadi gelatin. Jadi dalam mazhab Syafi'i dia tetap dikira sebagai haram kerana sumber asal daripada sumber yang haram. Jadi tentang babi ni jelas bahawa haram digunakan. Ataupun dalam standard Malaysia, standard halal pun dia tidak dibenarkan guna kalaulah bahan tersebut berasal daripada khinzir. Baik, yang keduanya tulang haiwan halal tapi tidak disembelih. Apa status dia? Tulang haiwan halal, contoh daripada macam lembu, tapi tidak disembelih secara syarak. Baik, dalam mazhab Syafi'i, kalaulah tulang tersebut daripada tulang haiwan halal tapi tidak disembelih secara syarak, maka hukumnya masih lagi dalam kategori najis kan, kategori najis. Berlainan dengan hukum kulit kan. Kulit haiwan ni lain sikit hukumnya kerana dia ada dalil. Dalam mazhab Syafi'i begitu. Contohnya kita ambil kulit daripada kambing tak sembelih, kita samak kan, kita bersihkan, kita jadikan sebagai beg, jadikan sebagai peralatan kulit, maka harus digunakan kerana ada dalil yang menyentuh tentang hukum kulit, kulit haiwan.
Baik, tapi untuk tulang maka dia kekal dalam hukumnya najis, ya, najis mutawassithah. Baik, oleh kerana itulah tuan-tuan, bila bahan daripada penapis air ni datang daripada tulang ni, macam kita sebut tadi, sama ada tulang babi ataupun tulang lembu tak sebelah ni, dia dalam kategori sama ada haram ataupun syubhat.